Abu Bakar As-Siddiq bila dengar macam tu, dia jadi tak boleh nak kata apa. Dia kata, tak apalah Bilal, pergilah. Bilal pergi ke Syam, sehinggalah dia wafat di Syam. Itu cerita daripada riwayat yang sahih. Begitu. Dalam riwayat tokoh tambah ni, dia mai apa? Kononnya Bilal semasa duduk di Syam sudah mimpi Nabi. Ini satu riwayat. Dan riwayat ini bukan mai daripada buku Indonesia, buku Arab pun ada. Masa dia duduk di Syam ni, sudah mimpi, Nabi mai dekat dia. Nabi kata dekat dia, Bilal, hang sampai hati tak mai ziarah aku. Riwayat tu kata. Dia jaga-jaga daripada tidur dia terus pegang kuda, dia balik ke Madinah. Sampai terus pergi duk sembah mati kubur Nabi, duk menangis, duk apa. Kononnya cucu Nabi Hasan dengan Husin mai. Dia pun kata, pakcik, lama tak dengar pakcik bang. Boleh tak pakcik bang? Kononnya dia pun tengok cucu Nabi ni tak sampai hati. Permintaan cucu Nabi ni, dia pun bangkit bang. Bila dia bang saja, satu kota Madinah tu air mata. Semua pakat keluar mai. Semua rasa seolah-olah Nabi hidup balik. Tonton karan tak cerita tu? Karan tak? Cukup karan. Cerita tu dibawa sebegitu rupa. Cukup karan. Ini bukan cerita buku Indonesia. Ini buku Arab. Tapi last dia bagi tahu apa? Dia kata riwayat itu batil. Dia kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله faqad fazal muttaqun. Muslimin dan muslimat mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'aituni dakhaltul jannah فإذا أنا بالرميصاء امرأة أبي طلحة وسمعت خشفة فقلت من هذا فقال هذا بلال ورأيت قصرا بفنائه جارية فقلت لمن هذا فقال لعمر فأردت أن أدخله فأنظر إليه فذكرت غيرتك فقال عمر بأبي وأمي يا رسول الله أعليك أغار
Atau kama qal, hadis sahih riwayat Al-Bukhari daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu Nabi duduk di depan para sahabat, Nabi kata, ra'aituni dakhaltul jannah. Nabi kata, semalam aku mimpi aku masuk syurga. Faiza ana birrumaisa. Nabi kata, apabila aku masuk saja, aku nampak satu perempuan. Nama dia Ar-Rumaisa. Imra'ati Abi Talha. Rumaisa ini ialah isteri kepada Abu Talha. Tonton syarah hadis kita. Dia kata Rumaisa lebih dikenali dengan nama Ummu Sulaim. Bila sebut Ummu Sulaim, daripada 10 orang, 5 orang kenal. Tapi bila sebut Rumaisa, ramai tak kenal. Dalam syarah hadis kata, apabila Nabi SAW mimpi, tuan-tuan kena ingat, Nabi SAW itu apabila dia mimpi, mimpi dia benar. Ini beza Nabi dengan kita. Dalam syarah hadis dia kata apa? Dia kata, innahu bainama huwa naim. Nabi tengah tidur, ra'a nafsahu fil jannah. Nabi mimpi masuk syurga. Wa ru'yal anbiya'i haqqun. Dalam syarah kata, mimpi para nabi itu benar. Wa ru'yal anbiya, mimpi yang kata para nabi itu haqqun, betul. Wa wahyun minallahi azza wa jalla, bahkan mimpi nabi itu wahyu daripada Allah. Itu cerita dia. So dalam hadis tadi, Nabi kata dia mimpi masuk syurga, masuk jumpa satu perempuan nama Rumaisa. Siapa Rumaisa ini? Dalam syarah hadis kata Rumaisa itu ialah Ummu Sulaim. Siapa Ummu Sulaim ini? Ummu Sulaim ini Rumaisa binti Milhan. Itu nama betul dia. Dia orang Ansar daripada suku Khazraj. Siapa dia ni? Wahia Ummu Khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mak kepada khadam Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Anas bin Malik. Clear? Semua orang clear. Nabi mimpi masuk syurga. First Nabi jumpa ialah satu perempuan nama dia Rumaisa. Siapa Rumaisa ini? Rumaisa ini ialah Ummu Sulaim. Siapa Ummu Sulaim ini? Ummu Sulaim ini mak kepada Anas bin Malik. Semua orang tahu. Siapa dia Ummu Sulaim ini? Dia ini satu orang wanita, disebut dalam syarah, dia kata wahia imra'atun azimah. Satu wanita hebat. Ummu Sulaim ini dia satu wanita hebat. Imra'ah azimah. Satu orang perempuan yang bukan biasa-biasa. Dia satu orang perempuan hebat. Apabila mati suami dia yang bernama Malik bin An-Nadar, bapa kepada Anas bin Malik, laki dia nama Malik bin An-Nadar. Dia ni dalam syarah hadis cerita dia orang Sega. Ummu Sulaim ni orang Sega. Bila suami mati, ramai orang berminat dekat dia. Salah seorang yang berminat itu ialah Abu Talha. Ini juga satu figure yang terkenal. Tapi Abu Talha pada masa itu belum Islam. Belum masuk Islam.
Dia cuba untuk meminang Ummu Sulaim, Rumaisah ni. Dia cuba untuk meminang. Ummu Sulaim, mak kepada Anas bin Malik ni, dia tak mau. Dia tak terima pinangan itu. Dia kata apa cerita pun dia nak besarkan Anas. Itu dulu. Dia punya prioriti dalam hidup dia. Dia nak besarkan anak dia, Anas. Tapi Abu Talhah ni keep on trying. Duk cuba. Nak tackle Ummu Sulaim ini. Akhirnya, dia kata dekat Abu Talhah, dia kata, hang tu tak Islam. Aku orang Islam. Lah macam ni lah dia kata. Kalau sungguh hang nak menikah dengan aku, hang masuk Islam. Masuk Islam hang itu menjadi mahar. Mas kahwin. Kita menikah. Lompat masuk Islam terus. Lompat masuk Islam terus. Dan Abu Talhah bukan masuk Islam kerana nak menikah sahaja. Tetapi dia menjadi satu orang yang kanan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Balik kepada hadis tadi. Nabi mimpi masuk dalam syurga. First Nabi jumpa ialah Rumaisah, ialah Ummu Sulaim, dan dia Nabi kata imra'ah Abi Talhah, dia isteri kepada Abu Talhah. Itu satu. Dalam mimpi itu juga, dalam syurga itu juga, wasami'tu khashafah. Nabi kata aku dengar bunyi step kaki orang. Bunyi tapak kaki sandal, kasut. Faqultu man haza? Dalam mimpi itu Nabi tanya malaikat, siapa ni? Faqal, kata malaikat, hadza Bilal. Ini figure kedua yang disebut di dalam hadis Sahih Bukhari ini. Malaikat kata itu bunyi tapak kaki Bilal bin Rabah. Itu dua. Wa ra'aitu qasran, yang ketiga dalam mimpi Nabi ini. Yang ketiga, Nabi kata aku nampak satu istana. Bifinaihi jariyah. Sana istana, di depan ni ada fina, ada satu laman, satu padang. Dan di padang itu ada jariyah. Ada perempuan. Jariyah, perempuan hamba. Perempuan pelayan. Faqultu liman hadha? Nabi tanya malaikat dalam mimpi dia. Dia kata syurga ni segala benda yang ada ni, liman hadha? Ini semua untuk siapa? Siapa nanti masuk di dalam istana ni? Faqala li Umar. Malaikat habaq dekat Nabi. Malaikat kata ini istana untuk Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kita nanti cerita depan ni. Tuan-tuan, boleh masuk di dalam mimpi Nabi, itu anugerah Allah. Pasal apa? Pasal yang mimpi itu Nabi. Pasal apa? Pasal mimpi Nabi itu benar. Kalau Nabi SAW mimpi nampak Ummu Sulaim dalam syurga, maknanya Ummu Sulaim sudah ada satu reserve tempat di dalam syurga. Kalau dalam mimpi Nabi SAW, Nabi dengar bunyi tapak kaki Bilal, maknanya Bilal sudah reserve satu tempat di dalam syurga. Apabila Nabi SAW mimpi, nampak dalam mimpi itu satu istana, dan orang bagi tahu kepada Nabi SAW, istana itu kepunyaan Umar, bermakna Umar bin Al-Khattab sudah ada tempat di dalam syurga. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kata Nabi SAW kepada malaikat, dia kata fa'aradtu an adkhulahu. Nabi kata dekat malaikat dalam mimpi dia, dia kata boleh tak saya nak masuk tengok istana ni? Teringin. Tuan-tuan, ni Bertam Properties duk buat macam-macam projek duk ada kat tepi ni. Ada satu show house. Kita tengok dia terpampang di situ harga 1.4 million. Memang kita tak boleh belilah. Tapi teringin tak nak masuk tengok? Masukkan kena duit, dia kata. Teringin nak masuk satu, masukkan kena duit.
Nak masuk tengok. Ini kan pula istana dalam syurga. Nabi kata dekat malaikat, Nabi kata, boleh tak saya nak masuk tengok istana ni yang disediakan untuk Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, fa anzura ilaihi, supaya aku dapat tengok dalam dia macam mana. Tengok kot luar pun, oi, lagu mana gamak dalam ni. Dalam syarah hadis dia kata apa? Nabi SAW minta kepada malaikat, an adkhula fa anzura ilaihi, an adkhula fa anzura ilaihi. Boleh tak saya nak masuk, saya nak tengok aja. Liyura ma fihi wa yasifahu li Umar. Ini dalam syarah. Nak masuk tengok, nak balik. Maksudnya habis mimpi ini esok, jumpa Umar, nak habaq kat Umar. Ya Umar, semalam aku dah tengok istana yang Allah sediakan untuk engkau. Aku dah masuk dah. Tahu tak dalam dia ada apa. Nak balik cerita dekat Sayyidina Umar. Lepas habis mimpi esok semayang subuh, jumpa Umar, nak habaq dekat Umar. Kata dalam hadis tu dia kata apa? Fazakartu ghairatak. Nabi SAW kata, tiba-tiba aku teringat. Oh tak boleh. Umar bin Al-Khattab ini, dia satu orang yang ada ghirah. Dia satu orang yang kuat cemburu. Umar bin Al-Khattab ini, semua orang kenal. Nabi pun tahu. Dia satu orang yang sangat kuat cemburu. Ghirah. Dia cemburu. Dia bukan jenis kalau jadi suami suka duk display bini kat orang. No, Umar bukan macam tu. Orang tuan-tuan, macam-macam orang, macam-macam pasien. Ada orang dia syok tayang bini. Saja-saja ambil gambar bini, tempel dalam Facebook. Saja. Ambil gambar bini, boh dalam Instagram. Dia tak ada ghirah, dia tak ada rasa cemburu. Dia suka duk layong ke orang bini dia. Islam tak suruh lagu tu. Umar bin Al-Khattab, Nabi SAW tahu Umar ini dia jenis tu. So Umar, bila Nabi SAW minta nak masuk tengok istana Umar, teringat. Dia kata, Umar ni satu orang yang cemburu. Sagi aku masuk dulu sebelum dia, tahkah dia tak syok. Itu cerita dia. Nabi SAW pagi esok, lepas sembahyang subuh, Nabi cerita benda ni dekat sahabat. Umar duk ada. Umar bin Al-Khattab dengar Nabi kata macam tu. Nabi kata, dia dah ada satu istana dalam seronok dia. Tiba-tiba Nabi kata, aku minta nak masuk. Lepas tu teringat, kata Umar ni cemburu. Aku tak boleh masuk. Umar bin Al-Khattab, bila dia dengar macam tu, faqala Umar, Sayyidina Umar kata dekat Nabi, bi abi wa ummi ya Rasulullah. Dia kata, demi mak aku, demi ayah aku ya Rasulullah, a'alaika aghar. Dia kata, padankah saya nak cemburu dekat Tuhan? Umar kata, ya Rasulullah, tak mungkin saya nak cemburu dekat Tuhan. Dia kata dekat Nabi. Dalam syarah hadis dia kata apa? Fatadhakkara ghairata Umar radhiyallahu anhu fawalla mudbiran wa raja'a an dukhulil qasr. Nabi bila teringat kata Umar ni satu orang yang kuat cemburu, Nabi tak jadi nak minta masuk tengok istana Umar di syurga. Nabi ghostan ikraman minhu li Umar radhiyallahu anhu, kerana respect dan hormat privasi Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Yang kata Nabi ini, Umar ini sahabat dia, respect dia kepada Umar. Dia teringat Umar ni jenis orang yang cemburu, dia respect sahabat dia, dia tak masuk. Itu dalam syarah hadis. Dia cerita macam tu. Itu satu.
Falamma sami'a Umar radhiyallahu anhu dhalik, ni dalam syarah. Umar bin Al-Khattab pula, bila dia dengar Nabi SAW kata macam tu, Umar pula baka, menangis dah. Dia menangis. Dia kata, ya Rasulullah, takkan saya nak cemburu dekat Tuhan. Dia kata, menangis dia. Syukran lillahi azza wa jalla ala ni'amih. Menangis juga kerana apa? Syukur dia kepada Allah atas nikmat yang Allah bagi dekat dia. Tak mati lagi, dah dapat khabar baik, sudah ada syurga duk tunggu dia. Menangis dia. Wa ta'adduban ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan adab dia, adab Umar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tonton tengok. Hadis ni kita bukan kita baca setakat nak baca, nak dengar, takat tu ya, bukan. Kita nak ambil faedah dia. Apa faedah yang ada di dalam hadis ni? Faedah dia ialah apa? Hebat ni sahabat-sahabat Nabi ni. Hebat mereka ni. Hebat macam mana? Hebat sehingga Allah Subhanahu wa taala sebut mereka di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah suruh Nabi sebut benda ni. Allah datangkan dalam bentuk mimpi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dengar pula bunyi tapak kaki. Nabi tanya, tu bunyi tapak kaki siapa? Malaikat kata, Bilal. Sepatah ya? Bilal. Masya Allah. Satu sahabat Nabi. Tuan-tuan, Bilal bin Rabah ni, kita dengar cerita dia ni daripada kita duduk sekolah rendah, daripada kita duduk mengaji. Kita dah dengar dah cerita Bilal bin Rabah ni. Kita pergi sikit lagi, siapa dia ni? Bilal bin Rabah, sahabat Nabi. Dia ni siapa? Dia ni orang Habasyah. Abdun Habasyiyun. Hamba Habasyi. Kulit hitam Afrika. Dia lahir bila? Dia lahir 40 tahun sebelum berlaku hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa hebat Bilal ni? Dia di antara as-sabiqun al-awwalun, di antara orang yang awal-awal masuk Islam apabila Nabi bawa Islam. Apa akibat yang menimpa dia apabila dia kata dia masuk Islam? Dia didera dengan sedahsyat-dahsyatnya oleh pengulu dia pada masa itu yang bernama Umayyah bin Khalaf. Bila tuan dia tahu, kata dia sudah ikut Muhammad, dia sudah masuk Islam, dia kena dera cukup dahsyat. Kita kecil-kecil dah tahu dah apa dia yang famous dengan Bilal ni? Allahu Ahad. Kenalah macam mana pun, orang heret dia di atas padang pasir yang berbatu tajam, jemuk dia di tengah panas padang pasir, mulut sebut Allahu Ahad. Sampai Nabi SAW buka mulut. Nabi kata, siapa yang ada lebihan rezeki, tolonglah pergi merdekakan Bilal. Abu Bakar As-Siddiq tak lepas peluang. Dengar Nabi kata, dia terus pergi jumpa Umayyah bin Khalaf. Aku nak beli hamba ni. Hang habak berapa pun aku beli. Abu Bakar beli dia, Abu Bakar merdekakan dia. Bermula daripada tu, Bilal terus duduk sebelah kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila disyariatkan azan, dia orang yang pertama Nabi pilih menjadi muazzin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Islam sudah angkat darjat Bilal daripada satu orang hamba abdi, abdun Habasyiyun, seorang hamba abdi Habasyi, dipandang rendah oleh orang pada masa itu. Allah Subhanahu wa taala angkat dia apabila dia pilih Islam. Bilal sampai jadi orang kanan dan orang kepercayaan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Hari pembukaan kota Makkah. Panggil Fathu Makkah. Hari pembukaan kota Makkah. Nabi masuk. Nabi main dengan tentera daripada Madinah. Nabi masuk Makkah. Tidak berlaku pertumpahan darah. Semua orang surrender. Nabi sampai saja di kota Mekah, Nabi kata pergi cari Osman bin Talha. Siapa Osman bin Talha? Pemegang kunci Kaabah. Pergi cari Osman bin Talha. Coba pergi cari. Dia lari main. Nabi, Bilal bin Rabah, Usamah bin Zaid, anak angkat Nabi. Anak angkat dan juga anak angkat kepada anak angkat Nabi. Usamah bin Zaid bin Harithah. Bapa dia Zaid bin Harithah, anak angkat Nabi. Bila Zaid bin Harithah dapat anak bagi nama Usamah, Nabi ambil Usamah pula anak angkat Nabi lagi. 3 ni aja. Nabi, tuan-tuan, dua ada ramai ni. Sayyidina Abu Bakar ada, Sayyidina Umar ada, Sayyidina Osman ada, Abdul Rahman bin Auf, ramai dua ada. They are very selected. Nabi ambil apa? Nabi sendiri, Bilal bin Rabah, Usamah bin Zaid bin Harithah dengan Osman bin Talha, pasal dia pegang kunci. Osman bin Talha tak masuk Islam lagi. Dia buka pintu Kaabah, Nabi masuk, Nabi terus pergi di penjuru Yamani, rukun Yamani. Kita tawaf Kaabah, start daripada Hajar Aswad, tapusin, kita lalu makam Ibrahim, kita lalu dekat Hijir Ismail lengkung tu, kita jumpa bucu yang kedua, kita sampai yang ketiga sebelum Hajar Aswad, rukun Yamani. Dalam Kaabah, di penjuru itu, Nabi semayang sunat. Dan Kaabah semayang kok mana pun kiblat belakang, tapi Nabi semayang di situ. Di rukun Yamani. Rukun tu makna dia penjuru. Di penjuru Yamani. Sampai hari ini, kalau Raja Saudi masuk hari basuh Kaabah pun, dia akan semayang situ. Bilal bin Rabah pun semayang dalam tu. Usamah bin Zaid pun semayang dalam tu. Orang lain tak boleh masuk. Bila masuk saja, tutup pintu Kaabah, siapa pun tak boleh masuk. Nabi lepas semayang, Nabi duduk, Nabi i'tikaf di dalam Kaabah untuk satu tempoh masa. Kemudian baru pintu buka. Baru Nabi keluar. Nabi suruh Bilal bin Rabah naik atas bumbung Kaabah, azan di atas bumbung Kaabah. Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala bagi kemuliaan kepada Bilal. Sedangkan dia, kita bagi tahu tadi, satu orang hamba abdun habasyi, tiba-tiba macam tu punya mendapat kemuliaan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dengan diikuti oleh Bilal, dengan Usamah bin Zaid, dengan Osman bin Talha, barulah sahabat lain boleh masuk. Berpusu-pusu menunggu giliran untuk masuk semayang di dalam Kaabah. Anak Sayyidina Umar bin Al-Khattab, Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, apabila dia masuk aja, dia terus pegang Bilal. Dia kata, Bilal, Nabi sembahyang tang mana tadi? Bilal, tadi Nabi sembahyang tang mana? Bilal tunjuk situ, dekat penjuru Yamani. Abdullah bin Umar bin Al-Khattab pergi tang tu sembahyang. Dia nak ceritanya apa? Mulianya Bilal bin Rabah ini sampai begitu sekali. Bila Nabi SAW wafat, ni tuan-tuan ni, nak cerita orang yang Nabi mimpi, Nabi nampak dalam mimpi. Macam ni punya hebat mereka. Apabila wafat Nabi SAW, riwayat ada banyak. Banyak riwayat, sahih, yang tak sahih, yang tokoh tambah, macam-macam. Apabila wafat Nabi SAW, Nabi dah siap dimandikan, Nabi dah siap dikafankan, masuk waktu semayang. Bilal azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Nak sebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tak boleh. Pasal apa? Pasal sayang dia dekat Nabi ni. Jasad Nabi dah ada di situ, dah siap kapan, belum dia tak boleh nak sebut asyhadu anna Muhammad
Muhammad dan Rasulullah. Dia tak boleh sebut. Dia sebab, dia jadi terbuku, dia terduduk, dia tak boleh sambung. Tuan-tuan, sayang dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat kata apa? Itulah azan last. Azan last Bilal bin Rabah. Lepas itu dia tidak azan lagi di Madinah. Satu riwayat lagi kata apa? 3 hari selepas itu Bilal masih lagi azan. Selepas Nabi dikebumikan, hari 1, hari 2, hari 3. Dan dia tak mau lagi dah. Tak mau lagi dah nak azan. Itu riwayat kedua. Tetapi di kalangan ulama hadis kata hak mula tadi itu yang lebih sahih. Dia azan itu last masa jasad Nabi belum dikebumikan. Selesai semua, dia dah tak boleh duduk Madinah. Bilal bin Rabah tak boleh duduk di Madinah. Pasal apa? Terlampau banyak kenangan sentimental dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh. Dia tengok mana tempat pun dalam Madinah tu ada kenangan dia dengan Nabi. Dia tak boleh tengok. Dia pergi jumpa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar sudah dilantik menjadi khalifah pertama. Dia jumpa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Bilal ni. Dia kata, wahai Abu Bakar, ya Abu Bakar, aku nak ikut tentera yang nak pergi ke Syam. Abu Bakar tanya dia pasal apa? Dia kata, aku nak berbakti untuk agama. Aku nak ikut tentera, nak pergi jaga di perbatasan, di sempadan, nak jaga. Abu Bakar kata, tak boleh. Hang tak boleh pergi. Dia dengar Abu Bakar kata tak boleh pergi. Dia kata dekat Abu Bakar As-Siddiq. Dia kata, tuan, kalau dulu tuan beli saya daripada tuan saya, Umayyah bin Khalaf, masa saya kena dera, tuan beli saya. Kalau tuan beli itu kerana tuan nak saya terus berkhidmat dekat tuan, okey, fine. Saya akan terus duduk di Madinah. Tapi kalau tuan beli saya dulu kerana Allah, dia kata, izinkan saya tinggalkan Madinah ini. Saya tak boleh, dia kata, saya terlalu ingat Nabi, dia kata. Abu Bakar As-Siddiq bila dengar macam tu, dia jadi tak boleh nak kata apa. Dia kata, tak apalah Bilal, pergilah. Bilal pergi ke Syam. Sehinggalah dia wafat di Syam. Itu cerita daripada riwayat yang sahih. Begitu. Dalam riwayat tokoh tambah ni, dia mai. Dia mai apa? Kononnya Bilal semasa duduk di Syam sudah mimpi Nabi. Ini satu riwayat. Dan riwayat ini bukan mai daripada buku Indonesia, buku Arab pun ada. Masa dia duduk di Syam ni, sudah mimpi, Nabi mai dekat dia. Nabi kata dekat dia, Bilal, hang sampai hati tak mai ziarah aku. Riwayat tu kata. Dia jaga-jaga daripada tidur dia. Dia terus pegang kuda. Dia balik ke Madinah. Sampai-sampai terus pergi duk sembah mati kubur Nabi, duk menangis, duk apa. Kononnya cucu Nabi Hasan dengan Husin mai. Dia kata, pakcik, lama tak dengar pakcik bang. Boleh tak pakcik bang? Kononnya. Dia pun tengok cucu Nabi ni tak sampai hati. Permintaan cucu Nabi ni, dia pun bangkit bang. Bila dia bang saja satu kota Madinah tu air mata. Semua pakat keluar mai. Semua rasa seolah-olah Nabi hidup balik. Tonton karan tak cerita tu? Karan tak? Cukup karan. Cerita tu dibawa sebegitu rupa. Cukup karan. Ini bukan cerita buku Indonesia. Ini buku Arab. Tapi last dia bagi tahu apa? Dia kata riwayat itu batil. Dia kata. Riwayat itu batil. Tuan-tuan boleh bayang tak kalau Ustaz Indonesia bawa cerita ni? Dengan bahasa Indonesia dia, dengan lenggok dia, dengan kita boleh meramu yang mata dengar. Rupanya riwayat itu batil. Dia kata. Kan? Tapi itu satu riwayat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Cerita dia habis tak mana? Bilal pergi ke Syam dan dia wafat di Syam. Dan dia dikebumikan di Syam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian.
Begitulah figure yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpi dia, yang apabila Nabi mimpi masuk syurga, yang pertama dia nampak Rumaisah. Siapa dia? Dia ni Ummu Sulaim. Siapa? Dia ni mak kepada Anas bin Malik. Lepas itu apa? Lepas itu dengar tapak kaki Bilal. Lepas itu apa? Lepas itu nampak satu istana yang megah hebat. Siapa punya? Itu kepunyaan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Seluruh umat ni semua orang tahu cerita dia. Tapi ada satu riwayat mai cerita tentang dia zaman dia belum masuk Islam. Kata dia apa? Kata dia, qala Umar radhiyallahu anhu, kharajtu ata'arradu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar kata apa? Satu hari aku keluar rumah, aku nak pi halang Nabi di tengah jalan waktu Nabi nak pi sembahyang. Masa dia belum masuk Islam. Dia kaki gaduk, tuan-tuan. Satu hari dia kata aku keluar, aku nak pi hadang Nabi tengah jalan, nak blok Nabi tengah jalan, tak bagi Nabi pi masjid sembahyang. Dia kata apa? Qabla an uslim. Itu cerita sebelum aku masuk Islam. Fawajadtuhu qad sabaqani ilal masjid. Aku tunggu tak mai, jumpa orang lain. Dia tanya, tunggu apa Umar? Dia kata, aku tunggu Muhammad. Muhammad apa? Muhammad dah sampai masjid. Dia kata. Nabi Muhammad, dia awal masjid. Hang tunggu apa? Tunggu Muhammad. Muhammad apa? Muhammad dah pergi masjid dah. Hang tunggu apa lagi? Dia kata kat dia. Cara-cara orang Penang sembang. Dia kata lagu tu Arab, dia tak cakap lah lagu tu. Apa duk tunggu siapa? Kan? Faqumtu khalfah. Dia dengar, dia pun pergi masjid. Duk kepal penumbuk, dia kira dia nak pergi ajak Nabi Muhammad. Dia sampai di masjid. Faqumtu khalfah. Aku tunggu di belakang. Tengok Muhammad duk jadi imam depan. Dia duk tunggu tengok. Fastaftaha suratal Haqqah. Dia kata, aku duk ingat gini, dia cerita ni lepas dia dah masuk Islam. Pagi tu dia kata Muhammad pergi tarik surah Al-Haqqah. Mal Haqqah wa ma adraka mal Haqqah. Dia Arab, tuan-tuan, walaupun dia tak Islam tapi dia Arab, dia reti. Bukan dia reti faham Al-Haqqah tu apa, mal Haqqah tu apa, wa ma adraka mal Haqqah tu. Bukan takat tu aja. Dia reti tu seni sastra Arab tu. Dia orang Arab, dia orang cerdik, dia pimpinan Quraisy. Bila dia dengar tu, dia dengar rhythm, dia dengar tu ayat Al-Quran itu, surah Al-Haqqah. Dia dengar tu, oh, dia kata kacau ni. Mula usik hati dia. Apa jadi dekat dia? Dia kata faja'altu a'jabu min ta'lifil Quran. Oh, dia kata, bila dengar Nabi, tuan-tuan, kita dengar Sudais, Imam Sudais baca pun, ya Allah. Berkesot tempat duduk ni, dengar sedah Nabi. Dengar Syuraim baca bukan ada taranum lagu sampai taramana sangat. Baca kerin gitu ya. Kerin tu pun kita kerin darah duk dengar. Nak abang lagu mana, tuan-tuan? Ini kan Umar bin Al-Khattab, dia Arab, dia Quraisy, dia orang berpelajaran, dia pimpinan di dalam masyarakat. Bila dia dengar Nabi SAW tarik surah Al-Fatihah, apabila dia dengar Nabi SAW baca surah Al-Haqqah, dia dengar tu, benda tu duk ramai hati dia. Fakultu, dia duk cerita balik ni, dia duk cerita pengalaman, kenangan dia sebelum dia masuk Islam. Fakultu, hadza wallahi syair. Dia duk lawan hati dia. Hati dia ni dah duk rasa, duk kena tarik dah dengan bacaan Nabi tu. Tapi dia cuba untuk lawan. Dia kata apa? Wallahi. Wallahi ni Arab, bukan Islam pun wallahi juga. Tuan-tuan ni kan, no, Arab ni dia wallahi ni hari-hari. Wallahi, dia kata demi Allah, saya pergi morong. Tapi wallahi, dia wallahi bagi dia ni bukan macam kita. Kita orang Melayu kalau suruh sumpah wallahi wa billahi, habis mulut ketang herok, bibir mulut pucat habis, takut.
dengan kalimah wallahi ni. Arab sehari berapa puluh kali dia sebut wallahi. Umar bin Al-Khattab belum masuk Islam lagi pada masa tu. Dia kata apa? Wallahi syair. Ni, hati dia duk mengaku kehebatan ayat Quran yang Nabi baca. Tapi dia deny. Dia deny benda tu. Dia kata apa? Wallahi, demi Allah, syair. Dia kata Muhammad ni memang penyair. Dia kata. Dia duk lawan hati dia. Kama qalat Quraisy, seperti mana orang-orang Quraisy duk kata ni, hang jangan pergi dengar Muhammad. Muhammad ni penyair. Kalau hang pergi duk dengar dia sekali, dua kali, tiga kali, hang ikut dia. Macam kita hari ni lah, kita tak kenal satu ustaz. Kita nanti habang kat kawan kita, hantu saya pergi dengar dia ni. Dia ni karut. Hantu saya dengar dia ni karut. Bubuh lah macam-macam benda, nak bagi orang tak mau pergi dengar. Padahal dia tahu, kalau orang pergi dengar, orang pergi ikut kawan tu. Dia tak suka kat kawan tu, dia nak ajak orang lain pakat tak suka. Dia nak suruh ikut dia. Macam tu lah duk jadi. Daripada dulu sampai lah, cuma duk tukar orang ni. Jangan bilang, dia kata, dengar nanti sangkut, dia kata. Macam tu lah dia duk kata dekat Umar. Umar, jangan duk pergi dengar Muhammad ni. Dengar nanti sangkut. Pasal apa? Dia ni penyair. Pasal apa? Dia ni ahli sihir. Pasal apa? Dia nanti bubuh macam-macam, janji orang jangan pergi dengar. Tapi bila orang dengar, Nabi Muhammad dia bercakap Quran dengan hadis. Dia cerita tentang kalam Allah. Dia Allahu Akbar. Benda tu fitrah. Fitrah ni apa tuan-tuan? Bila dengar, dia jerak masuk dalam hati. Tak boleh buat apa. Kerana itu kebenaran. Itu bukan pembohongan. Itu kebenaran. Kebenaran ni apa? Kebenaran ni dia kena dengan fitrah manusia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia dengar Nabi duk baca Al-Fatihah, baca surah Al-Haqqah. Dia kata wallahi syair. Dia kata Nabi Muhammad ni memang penyair. Kama qalat Quraisy. Macam mana orang Quraisy pakat duk sembang kata Muhammad ni penyair. Dia ni memang pandai duk main bahasa ni. Betul dia kata. Elok dia kata lagu tu. Pam kata Nabi SAW baca surah Al-Haqqah sampai tang ayat apa? Innahu laqawlu rasulin karim wa ma huwa biqawli syair qalilan ma tu'minun. Macam mana balai pantun? Dia kata Nabi pergi baca ayat, jawab apa dia kata. Dia kata wallahi Muhammad ni penyair. Nabi pergi baca ayat 40 surah Al-Haqqah. Tuhan kata innahu laqawlu rasulin karim. Sesungguhnya apa yang Nabi duk baca ni, Quran ini adalah wahyu yang kami turunkan kepada Rasul kami yang mulia. Wa ma huwa biqawli syair. Dan bukanlah Nabi duk baca ini kata-kata penyair. Dia terkejut. Dia baru tak syait kata Muhammad ni penyair. Tiba-tiba Muhammad pergi baca dalam semayang tu, wa ma huwa biqawli syair. Ini bukan perkataan penyair. Dia terkejut. Dia kata dia dengar ke aku kata. Dia duk main cemai. Qala faqultu kahin. Ni duk di belakang ni, duk cakap seorang-seorang dia. Dia kata apa? Dia kata Muhammad ni memang kahin. Kahin ni apa dia? Tok bomo. Tok bomo. Dia boleh tahu aku ingat apa, dia pergi duk jawab apa yang aku kata. Muhammad ini kahin. Dia ni tok bomo, dia kata. Elok dia kata macam tu. Faham Nabi baca wala biqawli kahin. Nabi pergi baca ayat tu. Ayat 42 surah Al-Haqqah. Memang ayat tu susun macam tu. Kebetulan dia main wala biqawli kahin qalilan ma tadhakkarun. Dan apa yang duk baca ni, ini bukan kata-kata tok bomo, tapi ini adalah ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tersentak lagi sekali. Begitu. Apa jadi dekat dia? Ila akhir surah. Akhirnya dia dengar sampai habis. Nabi baca surah Al-Haqqah daripada awal sampai habis. Dia kata, Qala Umar. Kata Sina Umar apa? Fawaqa'al Islam fi qalbi kulla mawqi'. Sejak daripada tu, Islam terbenam masuk. Islam terbenam masuk di dalam hati aku.
dia kata. Tuan-tuan tengok Allah Subhanahu wa taala. Dia nak kalih senang dia. Dia nak kalih senang. Atas Allah. Sekiranya itu kehendak Allah, begitulah jadinya. Maka akhirnya apa jadi? Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu masuk Islam dan dia menjadi benteng kuat kepada Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, pengajaran dia apa? Satu, bukan sahaja Quran dan hadis itu benar. Mimpi Nabi juga benar. Satu. Dua, amat betul para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in yang masa hidup lagi sudah dapat jaminan keselamatan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul depa. Duk hidup ni. Kita hidup tak tahu lagi tuan-tuan. Kita tak tahu kita punya ending. Tak tahu tuan-tuan. Orang duk hantar main video dekat kita macam-macam. Satu imam di mana baru ni semayang. Sujud, tentu habis dalam sujud. Makmum hak belakang satu macamnya kepala kuara bangkit tengok. Apa ni lama sangat sujud. Bangkit tengok, tak balik kepala. Asal lagu lama sangat angkat sekali, sangat tengok tu imam dah. Satu macam punya dah flat dah. Nampak tuan? Alhamdulillah dia dapat ending macam tu. Kita tak tahu. Masjid duk mai dah, mengaji duk attend dah sebulan sekali, 2 kali. Tapi nak jadi apa selepas ni tak tahu. Doa kepada Allah, minta Allah bagi dekat kita husnul khatimah. Yang ketiga, bukan senang nak dapat jaminan selamat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak senang. Bukan semua orang yang hidup zaman Nabi itu mendapat jaminan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ditakdirkan hidup masa tu, belum tentu. Adakah kita bersama dengan Sayyidina Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, Abdul Rahman bin Auf sama-sama duk berjuang dengan Nabi? Belum tentu. Tahkah kita duk ada dengan Abu Lahab? Na'udzubillah. Tak tahu. Dalam pada hak ikut Nabi pun ada munafik. Kita nak belong to which group? Kita tak tahu. So, dia kata apa? Bukan senang nak dapat jaminan selamat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kena buktikan ketaatan, kena buktikan kesanggupan kita untuk berkorban, kena buktikan kita kekal beriman. Hari ini kita beriman, kekal beriman sehingga hari akhir, hari nyawa nak keluar daripada badan kita. Kita kena kekal dalam keadaan Islam dan beriman kepada Allah. Pengajaran yang keempat apa dia? Kita kena doa kuat-kuat kepada Allah supaya Allah kurniakan kepada kita hati yang taat kepada Allah, hati yang sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hati yang akan menjaga Islam sampai hari kita mati. Itu kena minta kepada Allah. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Madhi jilid 21. Bahrul Madhi jilid 21. Muka surat 159. Bagi kitab teks Jawi, muka surat 159. Kita sampai di bawah sana, dia kata, roh itu tidakkah ia fana? Roh ni, dia binasa ke tak? Orang hidup pasal apa? Pasal ada roh. Orang mati pasal apa? Pasal roh dah tak ada. Roh di mana? Roh sudah meninggalkan jasad dia. Jasad apa akan jadi? Jasad akan reput. Kena tanam. Lepas pada tanam, dia lalulah proses reput dia. Dan roh ni, roh yang keluar ni, dia pergi ke mana? Dia binasa ke tak? Dia mati ke tak? Kalau kata dia mati, kalau kata dia dua ada, di mana dia? Itu tajuk dia. Roh itu, tidakkah ia fana? Sebelum tu tuan-tuan, kita kena tahu roh ni apa benda? Roh. Tu saya fikir sampai sakit kepala. Pasal apa? Pasal dalam Quran surah Al-Isra ayat 85 Tuhan habaq dah. Tuhan kata apa? Yas'alunaka 'anir ruh. Muhammad, depa tanya engkau tentang roh.
Qulir ruhu min amri rabbi. Kata dekat mereka, roh ini urusan Tuhan. Tak usah duk tanya banyak, tak usah duk fikir banyak, tak usah. Pasal apa? Pasal orang dah tanya Nabi masa Nabi hidup dulu. Allah suruh Nabi habaq dekat orang yang tanya ni, habaq dekat mereka, roh min amri rabbi. Roh ini urusan Tuhan, bukan urusan hampa. So tak payah fikir, tak payah sakit kepala, tak payah piduk kaji macam-macam, tak payah. Pasal apa? Kita tidak akan mampu untuk mendapat jawapan hakikat roh. Tak akan mampu. Tak akan mampu. Dan Allah tutup ayat 85 surah Al-Isra, dia kata apa? Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan tidaklah kami bagi ilmu kepada manusia melainkan sikit. Dengan ilmu yang sikit Tuhan bagi ni, kita tidak akan mampu memahami hakikat roh. Tak akan mampu. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah sekalian. Satu ulama besar nama dia Ibn Qayyim. Dia tulis kitab. Tajuk kitab dia Ar-Ruh. Dia tulis kitab. Tajuk kitab dia Ar-Ruh. Cerita pasal roh. Dia kutip habis semua ayat Quran, hadis, dengan berbagai-bagai darjat hadis ni dia kutip semua yang ada sebut pasal roh, dia masukkan dalam kitab dia. Kesimpulan kepada apa yang dia tulis tu apa dia? Dia bawa di sana. Dia kata satu, dia kata Abu Hurairah, Abdullah ibn Umar, dia kata roh orang mukmin bila mati roh pergi duduk di sisi Allah. Ini kata Abu Hurairah dan Abdullah ibn Umar. Orang mati, kalau sekiranya dia orang mukmin, dia beriman kepada Allah, dia mati, roh Allah ambil pergi duduk di sisi Allah. Ini kesimpulan yang dibuat oleh Ibn Qayyim berdasarkan kepada hadis-hadis yang ada. Yang kedua, Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Hanbali, dia kata apa? Roh orang-orang mukmin mati aja, roh pergi syurga dulu dah. Pergi duduk sana dulu, sementara nak tunggu kiamat, sementara nak tunggu apa, mereka pergi duduk sana dulu. Roh pergi duduk sana dah. Jasad dikubur. Roh orang kafir neraka lah. Itu pendapat Imam Hanbali, Imam Ahmad bin Hanbal. Ada sekumpulan sahabat-sahabat Nabi dan tabi'in, ada satu kumpulan. Mereka ni kata apa? Mereka kata roh orang mukmin Allah akan letak mereka di telaga Zamzam. Ini pendapat. Roh orang kafir akan diletak di telaga Barhut. Sekali saya nak cerita. So Ibn Qayyim dia buat kesimpulan. Dia kata apa? Dia kata cerita dia macam ni. Jadi roh orang-orang yang mati ini akan ditempatkan di tempat yang sesuai dengan keadaan dia masa hidup. Ibn Qayyim kata. Tengok berdasarkan nas-nas hadis, pendapat-pendapat para sahabat dan sebagainya yang ada ni, mudah dia kata nak buat kesimpulan, kalau orang yang mati itu orang yang beriman, mereka akan diletakkan di tempat elok, dia kata. Kalau yang mati itu orang-orang yang mati syahid, syuhada, mereka akan ditempatkan di tempat yang elok-elok. Tapi ada, dia kata yang mati, roh mereka diletakkan di pintu syurga. Nak masuk tak boleh. Duduk di pintu syurga. Inilah agama aku yang Eliket kata apa? Tunggu di pintu syurga, apa kata ini. Nak masuk tak boleh. Tunggu di pintu. Ada sebahagian daripada orang yang mati ini, roh dia kena tunggu di kubur. Nak naik tak boleh. Adalah hadis. Hadis riwayat Imam Ahmad. Mati, roh tu macam biasa dibawa naik. Roh orang yang beriman dibawa naik di tiap-tiap pintu langit ni, disambut oleh penjaga pintu langit ni. Dia kata selamat datang wahai roh yang baik-baik. Baunya wangi semerbak duk bawa naik ke atas. Ada orang yang bermasalah ni bila mati, roh dia naik, pintu langit pertama dah tak lepas dah. Penjaga pintu langit kata apa? Roh siapa ni? Ini roh orang yang keji. Balik engkau ke bumi. Dihumban balik ke kubur dia. Ini dalam riwayat Imam Ahmad. Kata Ibn Qayyim, dia kata ada roh yang dibenamkan di perut bumi.
Nauzubillahi min zalik. Macam-macam riwayat, macam-macam cerita. Kesimpulan dia apa dia? Ibnu Qayyim kata kesimpulan dia, hakikat roh ni Allah saja yang tahu. Kita tak tahu. Sudah tu macam mana? Dah tu kita fikir nak buat baik ya cukup. Mudah-mudahan dengan kebaikan yang kita buat di atas dunia ni, Allah bagi dekat kita ending yang baik-baik. Mudah-mudahan dengan itu kita diletakkan di tempat bersama dengan orang yang baik-baik. Yang tu aja. Tak payah duk fikir jauh-jauh. Duk kira ni, duk mana, tak ada guna. Hang fikir hang tu bagi jadi baik dan hang dapat segala kebaikan yang disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, nak faham roh duk di mana apa? Roh keluar kok mana pun kita tak tahu. Orang nak mati ni, kita ni Allah bagi izin tengok depan mata orang nak mati, orang nak habis umur ni dah berapa banyak dah sampai hari ni. Kita tahu tak orang mati ni roh dia last keluar kok mana? Keluar kok mulut ke? Keluar kok hidung ke? Keluar kok ubun-ubun kepala ke? Keluar kok rusuk ke? Keluar kok mana roh ni? Kita tak tahu. Kita tak tahu. Hadis kata apa? Hadis kata idza syakhasal basar. Apabila mata sudah tengok tepat ke atas. Hadis berita. Detik-detik akhir manusia. Idza syakhasal basar. Apabila mata dia tak main dah. Orang nak mati. Dia duduk tengok satu tempat ya. Syakhasal basar dia kata. Panggil pun tak main dah, tak kelin tengok kiri kanan apa dah, dia duduk tengok tempat dia. Dia tengok apa? Tak tahu. Dia nampak apa? Tak tahu. Tapi yang pastinya kalau itu saat akhir dia sudah nampak malaikat main. Idza syakhasal basar wa hashrajal sadr. Dan apabila dada jadi sempit, apabila dada jadi sesak, apabila dada jadi semput, menyawa, nampak duk tarik, tak cukup oksigen, napas tak cukup, duk lepas itu duk tarik. Nabi kata be careful, is a time. Waqsha'arral jild, apabila kulit sudah jadi sejuk. Bila kulit dah mula sejuk, anak cucu duduk ke tepi pegang kaki ayah ni, sejuk dah. Tahu dah. Pegang tangan, sejuk, pegang. Waqsha'arral jild, apabila sejuk kulit. Wa tashannajat al-asabi', Nabi kata apabila jari-jari sudah mula krem. Jari dah mula krem. Anak duduk sebelah pegang tangan ayah ni. Pegang, krem lah. Apa tu tuan? Dia tengah duduk sakit. Sakaratul maut. Dia tengah sakit. Tapi keluar kok mana? Allahu Akbar. Allahu Alam. Tuhan saja yang maha mengetahui. Tuan-tuan nak sembang apa, kata roh pergi ke mana? Roh keluar kok mana pun tak tahu. Pada ketika itu, Nabi kata apa? Man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ah. Pada waktu tu, pada waktu mata dah duk tengok tepat, pada waktu dada dah mula sempit, tidak boleh bernapas, oksigen tak ada, sedangkan life support duk ada ni, tapi tak boleh bernyawa. Life support, oksigen dah bagi maksimum, tapi tak boleh bagi dia menyawa. Doktor duk golek kepala dah. Doktor kata dah maksimum dah. Life support ni, duk support nak bagi dia hidup, nak bagi dia menyawa ni, dah bubuh volume maksimum, dia tak boleh menyawa. Apabila badan dah jadi sejuk, apabila jari dah krem, pada masa tu Nabi kata apa? Man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ah. Siapa yang pada masa tu hati dia seronok nak jumpa Allah, Allah seronok nak jumpa dia. Benda ni tuan-tuan, Allahu Akbar. Saya, tuan-tuan, semua orang hak mai hak tak mai, semua akan lalui benda ni.
Sangat mengerikan tuan-tuan, sangat menakutkan keadaan itu. Kita helpless. Tak ada siapa boleh tolong kita pada masa itu. Tak ada siapa tuan-tuan. Jangankan suami, jangankan isteri, jangankan mak, jangankan ayah, jangankan anak-anak yang sayang kita separuh mati. Jangan doktor pakar yang paling pandai pun tak boleh nak bagi extension nyawa dekat kita. Walaupun untuk 1 second. Pada masa tu kalau kita orang baik, ahabba liqa Allah, hati kita akan seronok nak jumpa Allah. Ahabballahu liqa'ah, Allah seronok nak jumpa kita. Tapi kalau pada masa tu, man kariha liqa Allah, siapa yang dia tak mau jumpa Allah, pasal dia tahu dia bermasalah. Dia tahu dosa penuh atas kepala dia, atas belakang dia. Dosa dia dengan orang, dosa dia dengan family, dosa dia ambil duit orang, dosa dia rasuah. Dia tahu dia orang yang bermasalah. Dia tak mau mati. Pasal apa? Pasal dia tahu bila mati, dia akan jumpa susah yang lebih menakutkan. Man kariha liqa Allah. Nabi kata siapa yang tak mau jumpa Allah dalam keadaan itu, karihallahu liqa'ah, Allah tak mau jumpa dia. Maksud dia apa? Allah tidak akan ucap welcome kepada dia pada hari mati dia. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Macam ni punya benda duk mai kat kita. Tak takut ke tuan-tuan? Tak takut ke? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Itu yang dikatakan hakikat roh. Dia kata apa? Adakah roh itu fana? Sebagaimana fana makhluk dan lain daripadanya. Kata Khazin di dalam tafsirnya. Dan pada hadis yang masalah itu menunjukkan atas bahawasanya segala roh itu kekal. Tiada binasa dia dengan sebab binasa jasad. Khazin di dalam tafsir dia kata apa? Yang binasa tu badan, tapi roh tidak dibinasakan. Roh akan menghadapi macam-macam benda lagi. Kalau dia roh orang yang beriman, dia dah dapat layanan elok. Tapi kalau roh orang jahat, badan masuk kubur, roh akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang berbuat baik itu dibalas dengan nikmat dan akan diberi pahala. Tuan-tuan, tu yang nak kata apa? Jadilah orang baik. Sudahlah duk bergaduh sama-sama kita. Sudah. Jadi orang baik. Baik maksudnya apa? Sama kita Islam berbaik-baik. Sudah. Sampai ustaz sama ustaz pun hang duk sigung aku duk sigung hang. Hang duk rimbuk aku duk rimbuk hang. Hang katakan aku katakan hang. Apa nak jadi? Kalau hak mengaji agama pun macam tu, hak duk dengar ni macam mana? Tiap-tiap satu ustaz ada followers dia. Tak pasal-pasal followers ni benci dekat ustaz A. Pasal apa? Pasal ustaz B duk racun ustaz A. Tak pasal-pasal followers ustaz A benci kat ustaz B. Pasal apa? Pasal followers dia diracun oleh ustaz dia, suruh benci kawan ni. Tak pasal-pasal. Sudah tuan-tuan. Masjid ini apa dia? Masjid ni tempat kita nak dekat diri dengan Allah. Tempat kita nak bersedara. Tempat kita nak wujudkan solidariti. Tempat kita nak jadi kita orang Islam, kita bersatu di atas Islam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Cukup. Jadilah orang baik, dia kata. Kerana orang baik akan dibalas nikmat dan akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang berbuat jahat itu akan diazab dia. Jangan jadi orang jahat. Tuan-tuan, kita duk main Facebook, kita duk post masuk posting yang boleh mencetuskan kebencian orang kepada seseorang. Itu jahat. Saja pi post satu benda, nak bagi bertelaga, nak bagi tabik api. Itu jahat. Itu niat jahat dan itu kerja jahat. Yang apa? Yang jahat yang cuba dia semai itu membawa kepada
kemusnahan di kalangan orang Islam. Apa masalah kita? Kita tak boleh ajak orang supaya berbaik-baik. Apa masalah kita? Apa sakit yang ada dalam hati kita sampai kita suka tengok orang berbalah? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dibalas dengan macam-macam dera kalau sekiranya dia jahat dahulu daripada kiamat. Tak kiamat lagi dah kena dah. Orang jahat ni tak kiamat lagi dah kena dah. Kena apa? Kena azab kubur. Belum kiamat. Belum dihisab amalan. Belum ditimbang amal baik, amal jahat. Belum lintah titis sirat. Belum lagi. Sudah diazab. Apa dalil dia? Banyak dalam Quran. Antaranya dalam surah Ghafir ayat 46. Tuhan kata apa? An-nar yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Wa yawma taqumus sa'ah adkhilu ala fir'auna ashaddal 'azab. Sadaqallahul azim. Tuhan kata apa? Tuhan kata an-nar yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyah. Orang yang masuk dalam kubur ni salah satu, sama ada daripada kubur dia dibuka satu pintu, dia sudah nampak pagi dan petang, dia sudah nampak neraka. Dalam kubur, tuan-tuan, dalam kubur. Imam Al-Qurtubi kata apa? Dia kata Imam Mujahid, Imam Ikrimah, Imam Muqatil, termasuklah yang semua mengatakan apa dia? Itu cerita tentang azab kubur. Kalau kita pilih nak jadi orang jahat, tuan-tuan, dalam kubur Allah sudah buka satu pintu. Kita dah terima dah bahang api neraka. Na'udzubillah. Jangan cari penyakit. Kalau kita orang baik, dalam kubur Allah sudah buka satu pintu. Kita sudah dapat sejuk dan keharuman syurga. Dapat dah. Dalam kubur. Siapa kata? Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Ghafir ayat 46. Wa yawma taqumus sa'ah. Esok bila dah mai kiamat esok ni, adkhilu ala fir'aun ashaddal azab. Tuhan akan kata apa? Tuhan kata okey, Firaun dengan orang yang macam Firaun pergi masuk neraka. Baru neraka. Dalam kubur kena dah. Dalam surah At-Taubah ayat 101. Allah kata apa? Sanu'adzibuhum marratain summa yuradduna ila azabin azim. Surah At-Taubah ayat 101. Allah Subhanahu wa taala kata sanu'adzibuhum marratain, kami akan azab manusia jahat ini 2 kali. Apa maksud azab 2 kali ini? Satu dalam kubur, satu esok di neraka. Tak ada nak hisab amalan, kena dah kalau kita pilih jadi orang jahat. Orang jahat ni apa? Orang jahat ni orang yang suka tengok benda tak elok jadi dalam masyarakat. Dia suka. Jahat dia. Punya banyak ayat Quran, hadis, suruh orang Islam ni jadi berbaik-baik. Dia duk bawa main api kebencian di dalam masyarakat. Dia suka tengok orang bergaduh. Dia jahat. Sanu'adzibuhum marratain, kami akan azab orang-orang yang jahat ini 2 kali. Satu dalam kubur, kami bagi dah. Satu lagi akhirat esok. Dia main dalam surah Ibrahim ayat 27. Tuhan kata apa? Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Ayat ni very familiar. Tuan-tuan dengar di mana? Dengar di mana? Masa talqin kubur. Kalau dengar ayat ni nanti keluar. Tuhan kata apa? Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli thabit. Allah akan tetapkan hati orang yang beriman ini dengan kata-kata yang tetap. Allah akan tetapkan hati orang ni kalau dia beriman, Allah akan tetapkan hati dia bila fil hayati dunia, masa hidup atas dunia. Bila yang kata masa hidup atas dunia tu, bila nyawa nak keluar, Tuhan akan kuatkan hati dia.
dia boleh sebut la ilaha illallah. Wa fil akhirah, akhirat esok lagi sekali Allah akan tetapkan hati dia. Akhirat bila masuk kubur, itu akhirat. Bila malaikat main, man rabbuk, siapa Tuhan engkau, Allah tetapkan hati dia. Dia boleh jawab Allahu Rabbi. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, semua ni ayat-ayat ni menunjukkan apa? Menunjukkan kata azab kubur itu benar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, maka dia bagi tahu dekat kita benda-benda ni semua supaya kita mengambil langkah berhati-hati. Baik. Dan inilah mazhab Ahlus Sunnah. Dia kata Ahlus Sunnah itulah akidah dia. Baik. Kata Ibnu Mas'ud sambung hadis, dia kata apa? Fattala'a ilaihim rabbuk ittila'atan faqala hal tastaziduna syai'an fa'azidukum. Maka memandang kepada mereka itu oleh Tuhan akan satu pandang. Maka berfirman Allah kepada orang-orang yang mati syahid itu, yang ada sedang bersuka-suka dan bersedap-sedap di dalam syurga ke sana kemari. Ni bulan dulu dia dah cerita dah, ni dia repeat. Ahli syurga ni dah duduk dalam syurga, macam-macam nikmat dia duk dapat ni, Tuhan sudah mai. Tuhan kata dekat ahli syurga ni, hampa ni okey tak okey ni, duduk dalam syurga ni, India buat gitu. Duduk dalam syurga, kan? Tuhan bertanya macam mana, semua okey ke? Syok ni dengan apa yang Allah bagi dalam syurga ni, tak ada perkataan nak cakap. Ya. Kalau boleh, kalau nak cakap berkata apa? Mantul. Bukan mantap, mantul. Saya dulu ni apa benda ni mantul ni. Rupanya dia campur mantap dengan betul. Mantap betul tu, mantul. Oh, kacau budak-budak ni. Kacau. Dan mereka dah bagi satu video Arab Madinah. Dapat Arab Madinah. Bila pergi umrah ni, ada syarikat-syarikat travel ni yang engage dengan dia ni. Dia ni tour guide Arab lah. Dia nanti bawa lah pergi ziarah apa di Madinah. Di sampai ni semua dia terang lah. Ini adalah Ferigi Rasulullah. Dia bercakap gitu. Dia tanya balik dekat jemaah ni, Ferigi apa? Jemaah kata Ferigi Rasulullah. Mantap. Dia kata, saya kata penyakit ni sudah kena dekat Arab di Mekah, di Madinah tu. Ya Allah, dia ni mana satu syekh paku logak pergi duk ajak dia pegang ni. Mantap, dia kata. Sampai satu video pula dia kata apa? Mantul. Oh, kacau tuan-tuan. Hadis ni cerita apa? Ahli syurga sudah doa ada dalam syurga ni, tiba-tiba Tuhan mai tanya. Tuhan kata apa? Tidakkah mau minta tambah oleh sekalian kamu kepada aku? Tuhan tanya. Ahli syurga dah duduk dalam syurga dah. Macam nikmat dah dia dapat. Tuhan mai tanya. Macam mana? Okey. Mau apa lagi? Tuhan tanya. Apa lagi yang tak cukup? Hampa mau apa lagi? Akan apa suatu nikmat syurga supaya boleh aku beri tambah kepada kamu? Tuhan kata, mau apa abang? Mau cendol maklum ke? Satu macam dia promosi ni. Cendol maklum, tuan-tuan pernah try? Tak ada, esok pergi try. Mantul. Okey. Allahu Akbar. Macam tu punya nikmat Tuhan bagi, tak tahu nak ucap syukur dah. Benda tak sangka ni hak duk dapat ni, tiba-tiba Tuhan mai tanya, macam mana? Mau apa lagi? Kalau hampa sebut apa pun aku bagi. Nak kata apa? Citalah apa yang kamu cita. Tuhan kata minta, nak minta, nak apa minta. Tuhan kata. Maka apakala didengar oleh mereka akan firman Tuhan yang demikian itu, maka tiadalah mereka itu tahu apa mau dicita, apa mau yang diminta lebih daripada apa yang mereka sedang dapat di dalam syurga itu. Dia pun tak tahu nak minta apa lagi. Ni hak duk dapat ni pun, Allahu Akbar. Tak tahu nak habang dah punya nikmat. Tuhan duk ulang tanya, hamba mau apa lagi ni? Nak bagi ni.
Dia kata cukup lah. Cantik lah. Beres. Cantik. Dah. Tuhan tanya lagi. Mau apa lagi? Mau apa lagi? Maka mereka itu pun menjawab. Qalu, ni adalah hadis. Qalu, Rabbana wa ma nastazidu wa nahnu fil jannah nastarahu haitsu syi'na. Jawab mereka ni kata apa? Wahai Tuhan kami, apakah kami mau minta tambah lagi lebih daripada apa yang kami duk rasa lah ni? Daripada ni pun dah lebih pada cukup dah. Nak minta apa lagi? Dan belum pernah didengar, dan belum pernah ditelintih dalam hati kami apa yang kami dapat ni. Ni hak duk dapat ni, benda yang kami tak pernah tengok, benda yang semua ni benda luar daripada jangkaan kami. Hak kami duk dapat ni. Yang ada pada kami ini sudah lebih. Dan bermula di dalam syurga itu, kami dah boleh pergi terbang ke sana kemari, makan minum di sana sini dan sebagainya. Apa lagi yang kami nak minta? Dia kata cukup dah. Hadu ada ni cukup dah. Masalah orang yang mati syahid itu diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala apa yang dia mau, Tuhan nak bagi. Maka akhirnya apa? Mereka minta untuk kembali semula ke dunia. Ni geng-geng hak syahid di Gaza lah ni. Allahu Akbar. Berdoa hantar mai gambar, ya Allah, yang kata syuhada di Gaza ni. Dia memang syahid tuan-tuan. Dia pun memang syahid. Pasal apa? Hadis terang-terang duk kata, man qatala duna malih fahuwa syahid. Siapa yang mati kerana mempertahankan harta mereka, mereka syahid. Ini bukan harta saja, mereka pertahan segala-galanya. Tanah air mereka, keluarga mereka, harta benda mereka, kehormatan diri mereka, kehormatan keluarga mereka. Yang mereka pertahankan itu benda-benda yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut sebagai mempertahankan benda tu syahid. Mereka dapat semua, tuan-tuan. Tiada umai kata ni jadi wangi satu Gaza ni, walaupun mati tertimbun batu, tak bau bangkai langsung. Wangi sama bawa. Allah sudah tunjuk sejak di atas dunia lagi. Menang kalah atas dunia ini, itu soal kemudian. Yang pentingnya mereka menang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana mereka pertahankan tanah air mereka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, supaya dapat nama mati syahid lagi. Orang ni semua masuk syurga esok. Allah bagi dekat mereka macam-macam nikmat dah. Allah tanya mereka mau apa lagi? Mereka kata tak ada dah, haduk dapat ni dah cukup bagus. Tuhan tanya lagi, hampa mau apa lagi? Mereka kata tak mau dah, haduk ada ni dah cukup bagus. Tuhan tanya mereka, hampa mau apa lagi? Last mereka jawab apa? Lah macam ni lah ya Allah, bagi kami hidup balik. Kami nak balik atas dunia. Kata Ibnu Mas'ud, summa tala'a ilaihi musaniyah faqala hal tastaziduna syai'an fa'azidukum. Kemudian memandang Allah kepada mereka itu sekali lagi dan berfirman Allah kepada mereka yang mati syahid itu, adakah tidak mau minta apa-apa tambah lagi? Apa suatu nikmat daripada yang ada pada kamu sekarang ini? Ceritakanlah oleh kamu, aku akan bagi. Tuhan kata. Dua kali punya tanya. Kata Ibnu Mas'ud lagi, falamma ra'au annahum la yutrakun qalu tu'idu arwahana fi ajsadina hatta narji'a ila dunya fanuqtala fi sabilik marratan ukhra. Bila Tuhan ulang tanya, nak bagi lagi nikmat dekat depa, akhirnya depa kata apa? Depa kata lah macam inilah ya Allah. Maka tak kala diulang tanya berkali-kali, maka kata mereka itu, kembalikan kami ke dunia supaya kami dapat berjuang dan syahid lagi sekali. Tu yang mereka minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Tu dia kata apa? Dan kata At-Tirmizi bermula itu hadis hasan lagi sahih. Dan telah bertambah pada riwayat yang lain, wa tuqri'u nabiyyana as-salam wa tukhbiruhu anna qad radina wa rudhiya anna. Dan engkau perkatakan kepada Nabi kami akan salam kami. Dan engkau khabarkan kepada Nabi daripada kami akan sesungguhnya
telah redha kami dan Allah redha kepada kami. Depa abang pula dekat Allah kata apa? Geng yang mati syahid ni, depa kata, ya Allah, tolong abang dekat Nabi kami, dekat Nabi Muhammad, kata kami redha dengan apa yang Allah bagi dekat kami. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Wallahu a'lam. Tuan-tuan. Lepas ni kita masuk orang yang tidak mengeluarkan zakat. Tak masuk-masuk lagi tajuk ni. Orang tak keluar zakat ni, mereka akan dihukum dengan berumai ulang sujaul aqra, lengkang di tengkuk, dan ulang tu akan patuk daripada ujung rambut sampai ujung kaki. Patuk. Orang yang tidak mau keluar zakat. Kemudian dia akan cerita dekat kita sebab-sebab pasal apa orang ni tak mau keluar zakat. Pasal apa? Dia akan berumai dekat kita satu ayat Quran. Betapa salah fahamnya manusia ni. Manusia ni dia duk faham kata duit yang ada dalam simpanan tu duit dia. Dia duk faham yang tu. Dia tak tahu apabila duit tu sudah cukup nisab, apabila duit tu sudah cukup haul setahun, 2.5 daripada jumlah yang ada itu bukan hak dia dah. Itu hak golongan yang boleh terima zakat. Fakir, miskin, segala, mu'allaf, segala. Dia ada dalam senarai itu. 2.5 itu bukan hak dia. Tapi manusia salah faham. Dia duk ingat kata duit tu, duit dia. Dengan kerana tu, dia tak mau nak keluar zakat. Benar ni, dia akan cerita kat kita. Kemudian dia akan main tajuk yang akan datang ni, tentang orang yang dia selera dengan hak orang. Masalah. Hak dia, hak orang, hak dia. Ada manusia jenis macam ni. Duit dia, kedekut tak bagi ke orang. Duit orang dia nak. Harta benda dia, harta benda orang dia nak. Tanah dia, tanah orang dia nak. Bini dia, bini orang dia nak. Ada tuan-tuan. Ya Allah, Allahu Akbar. Dia akan main pula esok ni contoh cerita. Hak tu tadi, dia ni nak hak orang. Dia main pula satu contoh cerita apa? Kita juga tidak boleh menuduh orang. Menuduh orang ambil harta kita. Sedangkan tak. Hak tadi dia nak harta orang. Tu satu. Yang ni pula apa? Dia tuduh kata orang ambil hak dia. Padahal kon tu tak ambil. Dan dia berumai kat kita dua kisah. Satu kisah, satu sahabat Nabi yang bernama Sa'id bin Zaid. Kalau tuan-tuan balik, semak balik hadis 10 orang sahabat yang dijamin syurga. Nabi sebut nama 10 orang yang jaminlah syurga dekat dia. Di antara dia, Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid ahli syurga ni. Dah disebut dah, Nabi dah endorse dah masuk syurga. Sa'id bin Zaid ni pernah dituduh kata nak ambil tanah orang. Tuduh. Sehingga kan dia didakwa di depan khalifah pada zaman itu. Ni orang yang tuduh dia, yang fitnah dia, yang nak rosakkan nama baik dia, yang nak menjatuhkan aib dia, yang nak membuka macam-macam fitnah buat ni, sanggup sampai ke tahap apa? Dia report kepada khalifah. Kata Sa'id bin Zaid ni ambil tanah dia. Ahli syurga yang dah di-endorse oleh Nabi, dia pergi buat begitu. Zaman dah lah tuan-tuan, zaman dah. Allahu Akbar. Masyarakat semua tahu itu orang baik, itu orang alim, itu orang saleh. Tuan-tuan tengok dalam Facebook, orang cerca, orang maki hamun. Macam Allahu Akbar. Tak takut. Sa'id bin Zaid sahabat Nabi dijamin syurga. 10 orang sahabat yang dijamin syurga difitnah oleh satu perempuan. Apa jadi dekat dia? Dibawa dia ke depan khalifah. Khalifah bukan tak kenal, ini sahabat Nabi. Khalifah Marwan bin Al-Hakam bukan tak kenal, ini bukan sahaja sahabat Nabi, tapi sahabat Nabi yang dijamin syurga. Khalifah tak sangka macam ni punya kes boleh main depan dia. Hampa tuduh satu sahabat Nabi, hampa tuduh satu orang yang Nabi jamin syurga, hampa tuduh kata dia nak sambung
tanah hampa. Tapi khalifah terpaksa jalankan tugas. Khalifah panggil dia. Khalifah panggil dia. Khalifah tanya dia. Bila khalifah tanya dia, dia jawab tu bulan depan. Yang tu nak kena tengok. Dia jawab dekat khalifah tu. Apa dia jawab? Dan ending hadis tu tuan-tuan sangat tragik. Ending sangat tragik. Dan sekali dengan amaran dia main apa dia? Jangan main-main dengan orang macam ni. Orang seperti sahabat Nabi, orang yang dijamin syurga, orang yang kena zalim, jangan main-main dengan mereka ni. Mereka buka mulut minta Tuhan tu approve. Apa jadi kepada perempuan yang fitnah dia ni? Yang ni jangan duk miss bulan depan. Kan? Takutnya dia miss, tengok saya miss pula. Api. Ini pun benda tak boleh cakap. Dia nak jadi. Kan? Mudah-mudahan saya tak miss, tuan-tuan pun tak miss. Kita nak tahu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Oh, dahsyat tuan-tuan. Cerita ayat Quran dengan hadis ni memang dahsyat tuan-tuan. Kalau kita baca dengan niat kira nak ambil faham ilmu Allah ni, oh tuan-tuan, dia sengat kita ni. Lepas tu dia akan main pula satu tajuk apa? Dia nak abang kat kita yang kata syurga ni, Tidak semudah perkataan kita sebut syurga, jannah, syurga. Semoga kekal hingga ke syurga. Semoga, syurga ni, apa ni syurga ni? Nabi buat satu contoh simple. Nabi kata, syurga ni apa dia? Dalam syurga tu, kalau hang ada satu rotan lah kata senang, satu rotan. Rotan ni tempat simpan dia besar mana? Rotan kecil saja. Tempat simpan rotan besar mana? Besar peti air ke? Kecil saja, ruang kecil saja. Abang nak letak rotan saja. Nabi kata apa? Nabi kata ruang sebesar tempat nak letak cemeti, tempat nak letak rotan tu, ruang kecil itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Nabi punya contoh ni, power tuan-tuan. Hang pernah sembang apa? Syurga, kekal hingga ke syurga. Apa? Hang tahu apa syurga? Syurga ni Nabi kata apa? Besar tu ya, tempat nak letak rotan kecil saja. Kecil tu lebih baik daripada dunia dan segala nikmat yang ada dalam dunia ni. Kalau hang dapat banyak tu pun lebih baik daripada dunia dan isinya. Tuan-tuan, Allahu Akbar. Satu hadis dia cerita apa? Satu hamba Allah, dia merupakan orang yang last sekali keluar daripada neraka nak masuk syurga. Habis cerah dah. Semua dah keluar dah. Dia mai ke ujung ni, dia jadi macam pasar malam duk lelong raya ni. Mula-mula dia duk mai apa sebiji RM5, lepas tu mai 10 biji RM50, lepas tu dia tengok duk mai pukul 10 lebih, pukul 9, dia mula dah duk lelong. Tuan-tuan pergi pukul 11, kita pun duk bercendol pun balik dah, apa semua balik. Masa tu dia kata apa? Tu ambil semua tu ambil RM5 tu. Tu dia. Pungkak kereta penuh nak ubah. RM5 tu ambil pergi. Tu pukul 11 suku. 11.30 ada lagi kawan main. Dia kata ambil. Tak kira apa. Tak ada kira apa ambil boleh tu. Macam tu punya lelong derian. Tuan-tuan, syurga ni akhir sekali. Orang yang masuk neraka, last nak masuk syurga ni. Dia duk main macam ni punya lelong. Tuan kata pergi tengok Ustaz Noh, duduk dalam neraka tu pergi tengok Ustaz. Kalau ada siapa-siapa atas dunia dulu pernah buat satu kebaikan sudah, dia berkeluar. Tuan kata. Dia duduk main pukul 11 suku, 11.30 punya lelong ni. Dia duduk main. Tapi hak lain dah masuk awal lama dah duduk dalam syurga ni. Dia dah last dah. Hadis tuan-tuan, ni bukan saja cerita, ni hadis. Bulan depan kita baca insya-Allah. Hadis sahih. Dia keluar, dalam hadis kata apa? Dia keluar mai, dia kata dekat Tuhan, dia kata, ya Allah, aku dah tak ada dah, kawan semua dah tak ada dah, tinggal aku saja. Betul ke ni? Dapat pergi syurga ni? Dia kata, ada lagi ke tempat abang saya? Dia tanya Tuhan, dia kata, ada lagi ke tempat saya ni? Boleh pakai pergi habis dah, ada lagi ke? Malaikat kata, ada pergi ya. Tinggal malaikat, nak pergi tak mau? Tak kata aku tolak. Pergi.
Tuan-tuan, akhirnya apa dia pergi tengok apa hak dia dapat tu. Allah, berapa kali keluasan dunia ni yang dia dapat. Dia hak last. Dia kata apa? Dia kata, ya Allah, janganlah buat kat dia macam ni. Dia kata melawak kasar sangat ni. Buah last tara ni. Dia kata. Dia. Buah last tara ni. Hak awal tak tahu macam mana. Tuan-tuan. Tapi kita bila baca hadis ni, jangan duk kata apa, aku kena buah last yang tak faham. Kata. Jangan pergi duk buat kesimpulan tak betul macam tu. Kita kata, aku tak maulah jadi buah last ni. Aku nak hak mula lah. Jangan dengar-dengar malam ni dia punya duk dengar. Macam tu last kali tak faham. Kata. Bukan itu yang saya nak abang. Itu yang kena abang tu. Takut ada kaki lain buruk ni ada dalam ni. Tuan-tuan, neraka ni bukan tempat kita tak mau duduk. Cerita dia tak mau keluar last kali ni, tak mau. Kita nak, tak mau neraka ni, kita nak syurga. Mudah-mudahan Allah bagi apa yang kita nak, insyaAllah. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Asyhadu an la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. والعصر إن الإنسان إلا الذين آمنوا وتواصوا بالحق. اللهم صل على محمد وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.